Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama sekali lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Bidayatul Hidayah. Masih lagi dalam adab-adab melaksanakan ketaatan, kita masuk kepada tajuk yang ke-6. Muka surat 32, adab-adab pergi ke masjid. Setelah selesai kita membaca adab-adab wudu, adab-adab bertayamum. Maka bila kita berwudu ataupun kita bertayamum, maka kita nak solat, eloknya solat di masjid. Maka bila kita nak pergi masjid, dia adab-adab dia. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adab-adab pergi ke masjid. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, kita dah wudu ataupun tayamum kalau tidak boleh berwudu, maka solatlah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh, jikalau fajar telah terbit, seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia mula pagi. Dia mula pagi. Mula solat subuh, dia mula daripada subuh. Mana kita bangun daripada tidur, ada masa kita mulai pasmah dulu. Lepas tu azan subuh. Masuk waktu subuh, azan subuh, masuk waktu subuh, tak payahlah tunggu sampai habis. Masuk waktu je, Allahu Akbar, solat di rumah. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati, solat apa? Solat sunat subuh. Yang Nabi sebut rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi solat di rumah. Yang solat di masjid ni solat fardu, tuan-tuan. Solat di masjid solat fardu. Solat sunat kita solat di rumah. Maknanya qaryah kita, qaryah kita ni kita bukan jauh sangat dengan masjid, tuan-tuan. Bila dah jauh dia qaryah lain, masjid sana pula. Jauh lagi qaryah lain, masjid sana pula. Makna bila azan dia solat di rumah, dia akan sempat selepas daripada itu untuk pergi masjid. Yang tak sempat ni kita pergi qaryah orang lain. Kita Tanjung Dahara pergi qaryah Masjid Aman, tak sempat. Tak sempat. Qaryah kita makna dekat. Dekat. Dia tidak akan jauh-jauh, kita akan masuk qaryah lain, tengok sini, jauh sampai sana. Dia pergi ke derga pula. Dia depan lagi dia pergi qaryah masjid lain pula. Makna kita sempat sebab kita nak pergi masjid qaryah. Kita digalakkan solat di masjid qaryah. Tuan-tuan. Nak ngaji ilmu terpulanglah nak ngaji mana. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka kita tunggu bila masuk waktu. Azan tak kisah, janji masuk waktu.
Mungkin Tok Bilal sakit perut lambat. Nah, kita tengok kita punya takwim kita. Takwim kita dah masuk, radio dah azan, masjid dah lagi. Sebab apa? Mikrofon rosak. Tu, azan dah tak dengar. Tak azan hari ni. Tak payah dengar yang tu. Kita nak solat sunat. Masuk waktu solat. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Solat sunat subuh 2 rakaat di rumah. Sebab apa? Sebab sunat. Nabi suruh kita solat sunat di rumah. Nabi kita la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Apa makna Pak Cak? Rumah macam kubur. Apa makna? Jengkreng. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Artinya tak ada solat lah. Kubur mana orang solat? Kubur tak boleh solat di kubur. Kecuali kita yang tak sempat nak solat jenazah di rumah ataupun di masjid, tak sempat. Ayah kita, mak kita, kita pergi kubur boleh solat untuk kita. Tapi saja-saja nak pergi solat di kubur tak boleh. Nah, kubur bukan tempat solat masjid. Maka Nabi sebut la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Artinya rumah ni tak ada solat langsung. Semua solat di masjid. Maghrib di masjid, Zuhur di masjid, Asar di masjid, Subuh di masjid, dan sunat-sunat pun semua di masjid belaka. Qiyamul pun di masjid juga. Rumah jadi kubur. Tu aja. Tak ada solat langsung di rumah kita tu. Maka buat solat sunat. Subuh pun boleh solat sunat subuh. Zuhur pun boleh solat sunat zuhur sebelum tu. Lepas tak apa, habis kita balik tu solat di rumah kalau kita nak lah. Kalau kita boleh balik solat, kalau balik tak solat, baik-baik solat masjid. Hak balik tu. Hak mai solat di rumah. Memang kita sempat pergi punya. Qomat tidak akan berlaku dengan cepat. Dia la ilaha illallah. Ada qomat tu ya. Masjid ni qomat tu. Penampar tu bila? Tak lah. Sekurang-kurang 10 minit solat sunat dulu qabliyah. Nah, solat ni yang boleh solat terus selepas azan maghrib je. Solat fardu hak 5 ni yang boleh lepas azan qomat terus maghrib je. Nah, isyak tak boleh. Isyak lepas azan solat sunat dulu. Tak apa suruh azan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, kita habis kuliah lewat, dah azan. Habis azan nak qomat terus. Tak boleh ya? Solat sunat dulu dah azan. Dia boleh solat fardu terus selepas azan maghrib saja. Hak lain tak boleh. Kena solat sunat qabliyah dulu. Semua solat fardu ada solat sunat qabliyah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka kita solatlah sunat subuh tu di rumah. Dah habis solat. Kemudian pergilah ke masjid. Terus pergi masjid. Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan solat berjamaah. Apakah lagi solat subuh. Kerana solat berjamaah itu melebihi daripada solat sendirian 27 darjat. Nah, riwayat lain 25 darjat. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Jadi kalau kita duduk mengaji tiap-tiap malam tak boleh melaksanakan benar-benar ni, kita anggap mudah saja, maka kata Imam Ghazali, tak ada makna lah kita duduk berebut mengaji. Nah, ngaji sana mengaji sini tapi tak amal pun apa yang kita, sekadar untuk duduk di masjid sebab di rumah bini duduk popek-popek malah di masjid lah. Tu aja. Duduk rumah sat suruh buat tu, sat suruh buat ni, sat suruh buat tu, sat suruh buat ni, nak relax sikit pergi masjid lah. Dengar kuliah ustaz buka kitab, kita buka kitab juga. Duduk kat belakang popek. Nah, ustaz ceramah depan, dia ceramah di belakang. Sebab apa? Dia datang bukan nak ngaji pun. Sebab apa? Nak lari pada bini, tu je. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ada had datang solat nak lari pada bini, waktu ngaji tak ngaji dah, pergi makan dulu. Tu, kita makan dulu. Lepas makan mai pula solat isyak. Nanti lepas isyak makan sekali lagi. Orang kata makan sikit-sikit tak apa, banyak kali tak apa.
Lepas tu balik rumah pukul 12 malam. Bini tidur dah, alhamdulillah, hilang popeng. Baik, tuan-tuan, hadirin muslimat yang dirahmati sekalian. Bukan kata bab ni semua bab, yang kita ada ilmu lebih-lebih lagi haram. Allah Rabbi. Ni. Ngaji lama, tak buang-buang, haram tu. Ini sunat kan? Fardu kifayah. Dia tak ada gunalah kita mengaji. Sebab apa? Lagi teruk. Bila kita tahu kita tak boleh meninggalkan benda haram, lagi teruk kita kena. Lebih baik kita tak tahu. Macam tu. Lain kali jangan mengaji, mudah sikit. Tak ngaji pula jahil mati masuk neraka tanpa hisap. La ilaha illallah. Lagi teruk. Masuk neraka tanpa hisap. Tak mengaji. Orang nak masuk syurga tanpa hisap, dia nak masuk neraka tanpa hisap. Tak payah timbang, neraka terus. Tak mengaji. Timbang buat apa? Amalan dia bukan sah pun. Buat tak sah sebab tak mengaji. Tak payah timbang, masuk neraka terus. Tak boleh. Mengaji wajib. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, bila kita mengaji, mengamalkan apa yang kita mengaji wajib. Itulah kitanya. Sebab kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak jadi hamba Allah, tak apa, buat sendiri ya. Baik, apabila engkau berjalan ke masjid, ni kita nak pergi masjid sebab adab-adab pergi masjid ni, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru, dan hendaklah engkau sambil membaca doa, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik, wa bihaqqi raghibina ilaik, wa bihaqqi mamshaya haza ilaik, fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu ibtiqa'a sakhatik wa ibtiqa'a mardatik, fa as'aluka an tunkizani minan nar wa an taghfira li zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniamu. Dan dengan berkat perjalananku ini, nak pergi masjid ini, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana congkak atau sombong. Pergi masjid bukan kerana sombong, dan bukan kerana aku riak, bukan riak, atau bukan sum'ah. Sum'ah nak mencerita kat orang kita ni rajin pergi masjid, kita nak cerita tu sum'ah. Tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keredaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari siksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Jadi saya baca doa, saya baca terjemahan sudah. Saya tak akan hurai. Kalau saya hurai jadi kuliah lain pula lah. Pergi kuliah seterusnya. 7. Adab yang ke-7, adab-adab masuk ke dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, sampai dah ni. Tadi duduk jalan tu baca doa sambil-sambil. Doa bukan hak ni saja, banyak lagi lah tuan-tuan. Rujuk kitab-kitab hadis dan sebagainya. Baik, apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, dah sampai dah, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam, Allahumma firli zunubi waftah li abwab rahmatik. Ni doa masuk masjid. Baik. Jadi kita langkah kaki kanan masuk masjid. Masa keluar macam kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Keluar rumah? Keluar rumah. Kaki kanan kiri, kanan kiri. Kanan. Keluar rumah kanan. Comel. Keluar rumah kena kanan, langkah kanan. Bariani gam. Kan kata gitu, kita keluar rumah sampai rumah membur, oh hang langkah kanan. Kambing. Tak betul, keluar rumah langkah kiri lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ni kaki kita, ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Tak apa, letak sikit. Ni kaki kita. Ni kasut, kita kasut. Takut tuan-tuan tak nampak ni kasut ni. Kasut kita ada dua kan? Kan satu.
Ni kaki kiri, ni kaki kanan. Nah, bila kita keluar rumah kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu, jangan pakai kasut lagi. Pijak atas kasut kiri tu dulu. Lepas tu keluar kanan, pakai hak belah kanan dulu. Lepas tu pakai belah kiri. Tak kena ajar tu satu. La ilaha illallah. Ni keluar kiri pakai terus kiri. Lepas tu kanan pakai kanan. Tak tahu lah. Hak pakai kena kanan dulu. Hak keluar tu kiri dulu. Faham tu bila? Tak faham letak jawatan. Allahu Rabbi, tak erti. Itu satu nak cerita orang. Letak atas kasut dulu. Keluar kanan, baru pakai. Lepas tu pakai belah kiri. Dia sunat keluar kaki kiri, lepas tu kanan. Dan sunat pakai kasut belah kanan dulu. Dia kena faham boleh. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Masuk rumah kaki kanan, lepas tu kiri. Dia rumah kita kena jadikan macam masjid lah. Sebab masjid masuk dia kanan, keluar masjid kiri. Rumah kita pun masuk kanan, keluar kiri lah. Kan nak di rumah kita macam tandah. Tak apa. Kalau kita sanggup jadikan rumah kita macam tandah, kita keluar kiri kanan. Kita keluar kanan dulu, lepas tu kiri. Masuk pula kiri, lepas tu kanan. Apa dia tu? Rumah kecil lah, hak pangkah tu. Alibaba dia lapuk pergi pangkah rumah tu, bodoh sungguh. Dia perompok punya bodoh pergi kabur rumah tu. Habis tarik kena kau ni. Rumah tu bukan rumah tu. Rumah najis. Allahu Rabbi. Jadi kalau kita masuk rumah kaki kiri, keluar rumah kaki kanan, maka rumah kita sama taraf dengan tandas. Kalau kita keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, barulah rumah kita bertaraf macam masjid. Macam tu. Baik. Jadi kita doa. Tak apalah depan tu selawat, lepas tu Allahumma fili tu biasa. Waftah li abwaab rahmatik. Bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Masuk masjid kena cari rahmat. Mana rahmat? Nama rahmat tak dengar lama. Rahmatullah. Masuk masjid nak cari rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, ada masa rahmat Allah tak turun di masjid. Ini kita kena hati-hati. Sebab tu kita nak kena ambil tahu hal orang. Kita tidak boleh hidup individualistik. Hidup tak ambil tahu langsung bab orang lain. Lebih-lebih lagi ke masjid dia kena ambil tahu lah keadaan ahli Korea. Sebab apa? Kalau ada dalam kalangan ahli Korea kita hadap main masjid ni. Tak main masjid tu okey lah. Okey bagi kita, tak okey bagi dia. Nah. Tapi hak kan atas masjid, kalau dia ada masalah putus hubungan silaturahim dengan adik-beradik dia. Abang, adik, kakak dia ada masalah putus hubungan silaturahim. Mungkin dia bergaduh, biasa bergaduh bab pusaka. Lepas ayah mak mati, bergaduh bab pusaka, tak tegur siapa. Tak tegur siapa lah, kira putus saudara. Abdul Wahab, kita putus saudara. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, maka hak memutuskan hubungan silaturahim nama dia qati'. Nabi kata apa? La yadkhulu al-jannata qati'un. Tidak akan masuk syurga, artinya tidak akan masuk syurga direct lah. Dia kena masuk neraka dulu, lepas tu baru boleh masuk syurga. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutus. Qati' memutus. Maka ulama-ulama kata memutus di sini artinya qati'ur rahim. Memutus silaturahim kau adik-beradik dia. Maka kalau dia datang masjid, rahmat tak turun pada dia, dengan kita-kita tak rahmat. Jadi kalau kita nak rahmat itu kembali, maka kita kena nasihat. Ini kami ahli utama masjid mewakili anak-anak Korea jamaah yang sering datang solat masjid ni, menasihatkan kamu supaya hubung semula hubungan silaturahim dengan adik kamu ke, dengan kakak kamu ke, dengan abang kamu yang kamu putus tu. Sebab apa? Bila kamu putus hubungan, kamu datang masjid, rahmat tak turun. Bukan sekadar atas kamu dengan kami-kami sekali. Kalau atas kamu saja tak ada masalah. Jadi dengan kami-kami ni. Jadi tolong hubung semula. Kita bagi masa dia 3 hari. Nujum 4 belalang 3 hari.
Lepas 3 hari dia buat kita sekat. Hanya nak main masjid. No. Kami tak nak. Kami nak rahmat. Hamai kami tak dapat rahmat. Hanya main. Kalau dia kaki masjid, dia kena pergi baik semula. Nah, dia tak boleh hubungan memutuskan hubungan silaturahim, sebab yang pertama dia tak akan masuk syurga direct, yang kedua bila dia pergi tempat mana pun rahmat Allah tak akan turun, bukan atas dia, atas kita kali. Kena ambil tahulah. Nah, pergi rumah nasihat. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi masuk masjid cari rahmat. Cari rahmat ni kita solat, kita baca Quran, kita dengar kuliah, macam-macam. Ni semua ni mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tengok lepas tu. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, Nabi sebut, iza ra'aitum rajulan yabi'u aw yubta' faqulu la arbahallahu alaik, la arbahallahu lak. Nah, maka hendaklah kamu kata mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Ni bukan kata-kata Imam Ghazali, ni hadis. Cuma dia tak cerita hadis, dia sebut terus dalam kitab beliau. Nah, hadis Nabi ni, tuan-tuan. Bila masuk masjid tengok ada orang menjaga, maka kamu kata kat dia, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan ke atas perniagaanmu. Sebab masjid tempat cari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat menyaga. Menyaga ni dunia, tuan-tuan. Dunia. Bukan akhirat. Sebab tu tidak boleh menyaga dalam masjid. Masjid ni orang solat, orang baca Quran, orang iktikaf, orang qiyamul lail. Nah, orang apa lagi? Buat kuliah, ngaji Quran. Tu masjid. Niaga di luar pada masjid, tak boleh dalam masjid. Sebab tu tengok ayat Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Apabila diseru kepada kamu azan Jumaat. Kalau kita hari ni azan nombor 2 lah. Pertama tu kita masuk Zuhur. Maka segeralah kamu untuk menunaikan solat Jumaat dan tinggalkan jual beli. Ayat lain, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Golongan-golongan businessman yang tidak menjadikan perniagaan mereka, penjualan mereka sebagai satu perkara yang boleh melalaikan mereka daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Menyaga ni lalai. Menyagalah yang paling lalai dalam kehidupan dunia ni. Sebab tu orang menyaga bukan main masjid, betul tak? Ha? Tambah bulan Ramadan, hak menyaga bazar Ramadan, taubatlah home. Maghrib, isyak, tarawih pakai takyah semua. Masa dia buka puasa di gerai dia. Nah, manusia duk datang beli lagi sampai masuk 7.30 waktu. Kita dah 7.30 masuk waktu maghrib. Dia duk menjaga lagi bazar Ramadan. Azan tu masih ada orang duk beli lagi. Buka puasa situ. Lepas tu nak kemas, maghrib tak tahu kat mana. Mudah-mudahan dia solat juga lah, tuan-tuan. Nah, lepas tu balik letih nak menjaga daripada pukul 2 petang tadi. Balik letih, solat isyak gitu-gitu, tarawih. Jeng kreng. Orang menjaga lah paling teruk sekali, tuan-tuan. Sebab tu Allah bagi pandemik tak boleh menjaga. Tanpa boleh menjaga tak ingat kaku. Malah ingat kaku. Angkat tangan, ya Allah, pandemik hilanglah. Lepas tu hilang menjaga, lupa balik. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Menyagalah, melalaikan kita daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sebut menyaga ni 9/10 daripada rezeki. Dia banyak sebab apa? Sebab dia paling lalai. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak menyaga kena runci tu. Daripada pagi tu, baju tak pakai. Toki. Zuhur duduk situ, asar duduk situ, maghrib situ. Nah. Lajak pakai isyak pukul 10 tutup. Lepas tu tidur, esok buka pula macam tu. Sebab tu dilarang, Nabi tak bagi menyaga. Masjid bukan tempat menyaga, tempat mencari rahmat. Menyaga tu mencari keuntungan dunia di luar. Sebab tu sebut fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai solat Jumaat,
Tadi dia kata tinggalkan jual beli bila nak pergi jemaah. Tinggal sah. Habis solat, fantashiru fil ardi, maka kamu pergi semula, bertebaran semula di atas muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, dan carilah kelebihan Allah. Kelebihan Allah situ menjaga tadilah, buka balik kedai. Hak tu di luar masjid, buka balik kedai. Nah. Tapi sambil-sambil wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak sambil-sambil menjaga. Subhanallah, 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 subhanallah. RM2.5. Subhanallah, 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 subhanallah. Tengok tu. Telur atas. Subhanallah, subhanallah. Toke. Ada gitu. Ada toke gitu. Tobat lahun tak ada. Duk kira ni subhanallah. Kak. Zikir tu, zikrullah. Wazkurullaha katsira, bukan sebilan duit bodoh. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Jaya mana? Jaya daripada api neraka, bukan jaya beli kereta baru. Duit banyak. Ya. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati, sebab tu menjaga tak masjid. Hukum dia makruh, kalau tak sampai haram. Imam Nawawi sebut adalah makruh, tapi makruh pun jangan buat ada dalam masjid ni, tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati, maka dia boleh pergi kepada haram sebab Nabi suruh kita doa supaya dia tidak untung. Nabi ni payah nak doa orang jadi rosak. Nabi doa jadi baik. Tiba-tiba Nabi ajar kita, umat dia, suruh doa untuk dia supaya dia tidak untung. Nak itu Nabi marah sungguh. Orang menjaga dalam masjid. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Cuma sebagaimana yang saya sebut sebelum daripada ini, kalau contoh kita nak menjaga kitab hak diajar oleh ustaz. Contoh, mungkin jemaah tak sempat nak pergi beli dan sebagainya. Macam Masjid Derga buat minggu lepas. Jadi bawa kitab tu datang ke masjid, letak di depan tu. Siapa-siapa ambil tu belilah. Diharuskan sebab dia beli kitab tu nak ngaji malam tu juga. On the spot namanya. Tak apa. Tapi kalau dia menjaga kitab lain, aku mengajar kitab ni, kitab Bidayatul Hidayah, dia jual kitab Minhajul Abidin hak bagi esok, jeng, tak boleh. Tak boleh. Dia tetap hukum dia tidak boleh. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi di mana boleh? Di mana boleh menjaga baca? Selagi mana tempat tu nama dia masjid dan dijadikan tempat solat, maka tak boleh dia menjaga. Dia boleh menjaga di tempat walaupun dia bumbung, dia bersama dengan masjid, contoh, tapi tempat tu bukan buat untuk solat, untuk jamuan, contoh. Lepas kuliah subuh, jamuan situ, ada jemputan ceramah, jamuan situ kan tak buat tempat solat, tapi walaupun dia punya bumbung, dia bersama dengan masjid, tapi tak solat situ. Boleh menjaga itu. Ataupun di parking kereta kat luar masjid tu, boleh letak meja kita menjaga itu, boleh. Tapi walaupun boleh, jaga waktu mana solat, pergi solat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kuliah, dia ingat kuliah. Habis kuliah, menjaga macam tu. Jangan menjaga kita sampai lupa pula dah boleh di ruang masjid hak bukan tempat solat, kita duk menjaga sampai solat pun tidak, berdengar kuliah pun tidak. Tak boleh. Kalau tak boleh masuk, barang kita payah tinggal. Tak apa, kita boleh mendengar kuliah daripada corong-corong speaker yang dipasang di masjid. Tak ada masalah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak boleh berniaga dalam masjid ataupun di tempat-tempat yang menjadi tempat solat di dalam masjid itu. Kecuali tempat yang dibuat bukan untuk tempat solat, di situ diharuskan, ataupun di lapangan masjid baru boleh. Baik. Kemudian, dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu, harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyakul la raddahallahu alaik fa innal masjida lam yubna lihaza. Apabila kamu melihat seorang lelaki yang mencari harta yang hilang di masjid, maka kamu hendaklah berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan harta kamu yang hilang kepada kamu.
Sebab apa Nabi suruh doa bagi dia tak jumpa terus? Sebab masjid tidak dibina untuk mencari harta yang hilang. Hak tadi masjid untuk solat jamaah, untuk mengaji, bukan nak cari harta hilang di masjid. Nah, orang tak cari harta hilang di masjid, orang cari harta dalam kotak. Betul tak? Baik. Kalau tuan-tuan, ni saya nak pesan. Bukan pesanan saya, pesanan mufti-mufti, ulama-ulama kita. Khususnya pada AJK Masjid. Kalau ada barang hilang, biasa barang hilang ni di luar tu. Dekat dengan kolah. Biasanya jam hilang. Kunci kereta. Itu biasa. Jarang orang letak mah 12 kilo itu. Ya. Jam, kunci kereta, satu lagi pada banyak. Satu lagi. Wallet. Orang balik. Wallet. Orang balik mungkin. Kelantan. Kopek. Yang sebut. Yang sebut banyak kali bahaya. Ni rakaman. Yang aku tak suka. Aku tak boleh nak kata apa. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jangan buat announcement. Tak boleh. Ini biasa kita buat announcement. Nah, tuan-tuan ni siapa-siapa ada hilang kunci kereta, siapa-siapa ada hilang jam. Tak boleh. Masjid bukan dicipta untuk itu. Kita kena jaga barang kita masing-masing. Jam kita kena jaga, tuan-tuan. Wallet kita, dompet kita kena jaga. Kunci kita tu nyawa kita kena jaga. Kalau hilang, kita bertanggungjawab. Masjid tak boleh buat announcement. Tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati, ini Nabi cerita dah. Sama ada mencari ataupun kita mengisytiharkan barang hilang, masuklah hadis ni. Lepas tu nak buat macam mana? Sebab tu masjid dia kena ada papan tanda. Papan tanda ni bahasa Allah Ta'ala. Bali bagi apa nak? Signboard. Tulis situ. 1 hari bulan sekian-sekian. 1 hari bulan 12 contoh. 1 bulan 11, 12 tak masuk. 1 hari bulan 11, hari Jumaat, jam 2.30 petang. Barang hilang, sebuah jam tangan. Jenama tidak disebut. Siapa-siapa yang ada kehilangan jam, sila hubungi nombor sekian-sekian. Nah, 014 tekan-tekan tak dapat. Nombor tu. Nanti dia akan pergi masjid, dia akan tengok di signboard. Dia akan telefon. Bila dia telefon kita kena sahih dulu. Sebab tu kita tak boleh cerita secara detail. Kita jam sudah. Jam ni banyak jenis. Banyak jenama dia. Nah, kemudian color pun banyak jenis. Kemudian dia punya macam-macam lah jam tu. Kita jam sudah. Dia telefon kita. Okey, jam warna apa? Dia kata warna hitam. Jenama polo. Apa kita tanya dia sebut betul? Mai masjid ambil semula. Ataupun mai rumah saya. Nah, ambil semula. Kalau saya hantar boleh, tapi mi goreng Ingat senang nak pergi hantar. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kaedah macam tu, jangan buat announcement. Kita kena announcement. Kunci kereta tak payah buat announcement. Nanti dia pergi, dia boleh buka kereta dia. Keyless pun pernah ada kunci lah poket. Dia tak boleh buka, dia akan patah masuk balik. Tak payah announcement lah. Kau tak reti sangat ni. La ilaha illallah. Tak munasabah dia pergi kereta dia tak ada, dia takkan pergi cari di rumah dia. Balik cari di rumah dia. Kunci. Jumpa bini, kunci kereta atas mana? Tadi abang bawa kereta pergi masjid dah, kunci tinggal di rumah. Bodoh lah. Mesti dia masuk balik, kita tunggu je. Allahu Rabbi. Kalau nak announcement sangat, palau ni ya. Jangan, senyap sudah. Nanti dia main kereta depan tu apa. Kalau announcement apa? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, jangan langsung. Jam tulis je, nanti dia cari tak cari sudah kod dia punya pasal. Dia yang tak pandai jaga jam. Kita simpan setahun, tuan-tuan. Nah, tulis itu hak jam hilang tadi setahun. Bila dia tak datang tuntut dalam tempoh setahun, maka kita dah boleh berkira-kira, kita dah boleh jual.
Kita jual, dapat duit contoh 300-400 ringgit, masuk tabung masjid, selesai. Lepas seminggu dia datang pula dah. Dia buat tuntutan. Dia kata, tahun lepas saya pernah singgah. Dia orang Kuala Lumpur. Datang ziarah. Dia datang semula nak ziarah. Saya dulu pernah datang sini tapi 1/3 jam lah. Ada nampak? Oh ada. Saya minta balik. Jual dah. Jual tak jual kena bayar balik ke dia. Bayar duit balik lah. Nah, berapa nilai harga jam dia, kita bayar balik ke dia. Hak masuk tabung masjid tadi, tabung masjid lah. Tapi dah dia minta balik, ambil balik duit masjid, bagi ke dia. Kalau kita lebih bermurah hati, kita guna duit kita sendiri, bagi kat dia. Nah, selesai. Jadi hak masuk tabung masjid bukan duit jam dia, duit kita sendiri. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, itu kaedah. Jangan duk kaluk-kaluk announcement. Itu kaedah. Dia tak tuntut, kita untung. Tu. Siapa suruh tinggal? Tu kaedah, nama dia luqatah. Nah, samalah kalau kita jumpa barang-barang ni, jumpa di jalan. Kalau kita jumpa barang-barang di jalan, maka kita tengok. Kita ada beberapa hukum. Yang pertama sunat ambil, yang kedua harus ambil, yang tiga wajib ambil, yang keempat haram ambil, yang kelima makruh ambil. Lima tu ada belakang. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, kita jumpa contoh sambil jalan, kita jumpa duit warna purple. Purple apa panggil? Seratus lah. Ni warna buku ni. Jadi kita nak ambil, tak ambil, nak ambil, tak ambil. Kalau kita merasakan kita tak ambil pun nanti ada orang lain akan ambil, dan di tempat kita tu orang baik-baik, kita tak ambil, tak apa. Kalau kita rasa kita tak akan amanah, kalau ambil masuk poket terus. Rasa kita ni tak boleh amanah, jangan ambil. Jangan ambil. Nah, biar pergi tak apa. Makruh kita ambil, kalau kita ambil kita rasa nanti masuk poket sendiri. Nah, tapi kalau kita ambil kita tujuan nak war-war, tak apa. Sunat kita ambil. Makruh kalau kita rasa kita tak boleh amanah nak jaga duit, jadi makruh. Kalau kita rasa boleh amanah, boleh war-war, sunat ambil. Kalau kita tak rasa apa-apa, rasa mungkin ada orang yang boleh ambil kot, sini semua orang baik-baik semua, kampung ni tak ada pun jenis jahat-jahat, kita boleh tinggal begitu saja. Nah, dan ada kalau kita nak ambil dia tu dan kita nak guna untuk kita, ambil tu tujuan nak guna untuk kita, nah, yang tu haram kita ambil. Itu hukum dia. Jadi bila kita ambil, kita kena war-war selama setahun. Jenis duit, jenis jam, jenis barang kemas, jenis tahan lama, kita war-war setahun. Kalau jenis-jenis tak tahan lama, dia boleh tahan mungkin seminggu, 2 minggu. Macam buah, nah, macam buah mungkin 3-4 hari dia akan rosak. Maka buah tu kita boleh ambil dan kita boleh jual. Duit dia kita pegang. Nanti ada orang tuntut, kita bagi. Tak tuntut setahun, kita boleh guna untuk kita. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, kalau jenis rosak cepat. Pagi ni petang ni rosak, apa dia? Pagi petang rosak dah, apa dia? Nasi lemak. Nasi lemak teh ais. Nasi lemak teh ais duk gantung itu, tak ada orang. Kanan tak ada, kiri tak ada, atas dah tengok lah. Memang tak ada dah. Kiri kanan depan belakang tak ada. Kita boleh ambil, dan kalau kita rasa tunggu lambat sangat ni takut rosak, boleh makan. Boleh makan. Nanti kalau dia datang tanya, bayar balik. Boleh makan, bayar balik. Tapi sanggupkah makan? Takut dia beracun, tak mampu ke lah? Saya tak berani makanan-makanan, tak berani. Oi, bahaya. Dia beracun, mampu situ kita. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu kaedah. Ngaji bab luqatah lah. Nah, okey. Jadi masjid lepas ni jangan buat announcement, simpan. Nah, nanti dia mai tuntut kita boleh pegang setahun. Kita catat dia tu, catat. 1 hari bulan 12 2020 sampai tahun depan 1 bulan 12 2021 dia tak tuntut, masjid boleh jual dah, boleh masuk tabung masjid. Simpan. Benar hari simpan. Nah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Apabila engkau masuk, kubarah. Sikit ni nah. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau solat dahulu 2 rakaat,
tahiyatul masjid. Jadi bila tadi kita solat dah kat rumah, ni kira solat subuh kita tadi ya. Kita solat sunat subuh di rumah, kita pergi masjid, sampai masjid tak qomat lagi. Maka kita masuk dalam masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid, bukan solat qabliyah lagi dah, sebab solat dah di rumah tadi. Maka kita solat sekarang ni ialah solat sunat tahiyatul masjid. Macam tu. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kalau kita tak solat di rumah, kita azan je start motor, tak kereta terus main masjid, masuk masjid, pakcik nak solat apa? Tahiyat masjid ke qabliyah subuh? Tak apa, clear. Okay. Jadi kita masuk tu kita solat sunat qabliyah, solat sunat fajar. Bila kita solat sunat qabliyah subuh, solat sunat subuh lah. Tak payah sebut qabliyah sebab dia tidak ada ba'diyah. Solat sunat subuh, tahiyat masjid dia masuk dalam tu lah. Dia masuk dalam sunat subuh tadi lah. Tak payah dah solat sunat tahiyatul masjid. Dia masuk sebab Nabi kata iza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sehingga dia solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat tu kalau kita belum solat lagi sunat subuh, kita solat sunat subuh, dia masuk dah tahiyat masjid dalam tu. Maknanya gugur dah solat sunat tahiyatul masjid pada kita, tak makruh dah lah. Dia tidak makruh. Lepas tu nak niat ke tidak? Kita niat usolli sunnata subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Lepas tu sunat tahiyat masjid nak niat ke tak? Kalau kita tak niat, kita dapat pahala sunat subuh tadi, dan kita tidak makruh dah kita duduk selepas daripada itu. Sebab sunat tahiyat masjid kita dah masuk dalam sunat qabliyah, sunat subuh. Kalau kita niat, sahaja aku solat subuh 2 rakaat tadi, kita lintas di hati bersama ataupun berserta tahiyat masjid, lintas. Maka kita akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala solat sunat subuh, yang kedua pahala solat sunat tahiyat masjid. Kita akan dapat 2 pahala. Kalau kita niat solat sunat subuh sahaja, kita tak solat sunat tahiyat, tak niat solat sunat tahiyat berserta dengan solat subuh, kita dapat pahala solat sunat subuh sahaja dan kita tidak makruh. Tidak makruh nak duduk lepas daripada tanpa kita solat sekali lagi. Tapi tak dapat pahala solat sunat tahiyat masjid. Jadi elok niat berserta. Saja aku solat sunat subuh berserta tahiyat masjid. Jalan. Kan dapat pahala 2. Kalau tak niat dapat pahala 1, dia mesti tidak makruh sahaja. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, dia macam tu. Dia nak bagi tak makruh. Tu ialah satu pertanyaan cepu mas. Boleh jawab, kekal jawatan. Keluar mani batal wuduk ke tak? Keluar mani batal wuduk ke tidak? Oh, selamat. Kekal jawatan. Kekal jawatan. Kencing batal wuduk, keluar mazi batal wuduk, keluar wadi batal wuduk, keluar mani tak batal. Kita ada wuduk sebelum tu, tiba-tiba keluar mani. Mani tu keluar mungkin kita, tak yalah, mungkin tengok perempuan kau jadi power sangat, keluar cucuk keluar mani. Tak batal wuduk. Lepas tu boleh solat ke tak? Tak boleh lah sebab dia kena mandi junub dulu. Kenapa nak guna wuduk tu? Dak wuduk tak batal tu apa guna? Wuduk hak tak batal tu kalau kita makan minum tak makruh. Faham ni? Bila kita berjunub, ni bila orang berjunub kita nak makan minum, kalau kita tak wuduk makruh. Kita tak mandi lagi. Kita junub, lepas tu kita makan minum, sebelum kita mandi kita makan dulu. Kemudian kita minum, lepas tu baru kita pergi mandi. Jadi makan minum kita, kalau kita tak ambil wuduk makruh. Nak makan tu ambil wuduk dulu, lepas tu baru makan minum.
Tapi tadi, tengok tadi, bila tu dia kata bila keluar mani tak batal wuduk, kita tak payah ambil wuduk dah, wuduk tak batal. Pi makan boleh ha. Pi minum tak makruh. Tu tujuan. Bahan kedai. Tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati, solat tak boleh lah. Maknanya kalau kita tidak ada wuduk sebelum makan minum, kita kena ambil wuduk dulu. Tapi kalau kita ada wuduk sebelum tu, dia tidak membatalkan wuduk, maka kita boleh makan minum tanpa ambil wuduk semula. Tu tujuan yang kata wuduk tu tidak batal. Tujuan itu tidak makruh makan minum. Ini sama ke tuan-tuan? Kalau kita niat berserta, maka kita dapat pahala. Kalau tak niat pun, kita dah tak makruh dah. Walaupun kita tak solat sunat tahiyat masjid sebab dia dah masuk dalam tu. Kalau kita datang tu imam dah takbir, Allahu Akbar, solat subuh dah. Kita terus solat subuh, maka solat subuh kita tu masuk dah solat sunat tahiyatul masjid dalam solat subuh tu. Macam tu. Baik, tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, mana kita masuk masjid, kita tak ada wuduk. Mungkin kita bukan nak solat kot. Kita datang masjid mungkin nak buat gotong royong, ada benda dalam masjid, kita pun malas nak ambil wuduk. Maka kita pun masuklah. Bila kita masuk masjid, kita nak solat sunat tahiyatul masjid, tak boleh sebab kita tak ada wuduk. Oleh kerana itu, disunatkan sangat-sangat siapa nak masuk masjid, ambillah wuduk. Nak ambil apa pun dalam masjid tu, lupa barang apa pun, ambil wuduk dulu, masuk tu solat sunat tahiyat masjid dulu. Tapi kalau kita mungkin nak cepat, nak cepat-cepat ni, kereta berhenti, bini semua anak-anak dalam kereta, kita terlupa pagi tadi, nak masuk ambil barang tu saja. Tu imam kata atas membar barang tu. Kita masuk-masuk, nak solat tak boleh sebab wuduk tak ada. Tadi ambil wuduk dah di rumah, solat duha dah. Elok buh dia bini pergi pegang, bang, batal lah wuduk. Duk pegang buat apa? Aku sigung kan? Jadi kita malas nak ambil lah. Nak jalan tu, laju nak pergi Kuala Lumpur. Jadi masuk. Kita tak boleh solat sunat tahiyatul masjid. Apa kita nak buat? Bila kita tidak ada wuduk, kita berhadas kecil, kita tak boleh nak solat sunat tahiyatul masjid. Apa kita nak buat? Itu satu. Dan engkau tidak bermaksud mengerjakan solat tahiyatul masjid itu. Ataupun kita masuk masjid, kita ada wuduk ada. Tapi kita tidak bermaksud untuk menunaikan solat tahiyatul masjid dalam kurungan, oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya. Hak ni bukan Imam Ghazali ni, hak dalam kurungan, oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya. Ini bukan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Yang ni sebab tu dia buat kurungan gitu. Ini kata-kata Syekh Fahmi Zamzam. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, Syekh Fahmi Zamzam kita kenal lah. Saya masa sekolah menengah lagi, duk dengar dah kuliah-kuliah dalam radio Kedah dulu, dia pakar hadis, tuan-tuan. Jadi kalau kita masuk masjid, kuliah ilmu sedang berjalan. Ni nak bagi ilmu ni sebab dia sebut situ. Masuk masjid macam ni. Kuliah ilmu sedang berjalan, maka kita ada pilihan sama ada kita nak solat sunat tahiyatul masjid ataupun tidak. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Cuma saya nak buat pecahan begini. Kalau kita masuk masjid, khutbah sedang berjalan tu confirm dah. Sebab tu ada hadis khusus, Nabi sedang khutbah, masuk seorang sahabat, Sulaik Al-Ghutfani. Dia masuk, dia terus duduk. Nabi duduk khutbah, dia duduk depan. Nabi tanya dia, as-sallaita? Adakah kamu sudah solat? Ada solat sunat tahiyat masjid ke belum? Dia kata, la, belum. Nabi kata, kum, bangun. Nabi kata, fasalli rak'atain ataupun farqa' rak'atain. Bangun solat 2 rakaat. Maknanya kalau kita masuk waktu khatib sedang berkhutbah, tak apa solat. Solat sunat tahiyatul masjid tidak gugur dengan khutbah, kita solat saja. Baik, tapi kalau kita masuk kuliah ilmu, tengok kuliah tu macam mana. Kalau kuliah ilmu tu fardu ain. Fardu ain ni hak orang mengajar fiqh. Kira bab solat ke, bab puasa ke, bab haji ke, jadi dia fiqh. Fardu ain. Ataupun dia mengajar ilmu akidah, kita akidah,
Tak kira kitab apa, jadi kitab akidah. Ataupun kitab tasawuf macam ni. Ni kitab tasawuf kecil. Nah, ni nama dia fardu ain. Jadi kalau kuliah fardu ain, sama ada fiqh ataupun akidah ataupun tasawuf, maka duduk. Sebab mengaji fardu ain wajib. Solat tu sunat. Kita mesti mendahulukan yang wajib. Maka kita duduk sebab tu fardu ain. Hak ni sunat. Tapi duduk tu, nanti kita kena kata sesuatu lah. Nanti saya sebut di belakang. Tapi kalau ceramah tak apa. Ceramah Ma'al Hijrah contoh. Ceramah Maulidur Rasul. Sebab dia bukan fardu ain. Dia motivasi sahaja. Dia bukan mengajar fiqh. Dia bukan mengajar apa dia tasawuf. Dia bukan mengajar akidah. Dia ceramah. Ceramah ni motivasi. Ceramah motivasi. Bukan wajib dengar ceramah. Hak wajib mengaji ilmu tiga serangkai tadi. Maka yang tu boleh kita solat kalau kita nak solat. Nah, kita pecah di situ. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, kalau kita masuk tu kuliah fardu ain, maka kita duduk lebih baik. Maka kita nak kata apa? Hak tadi masuk masjid tak ada wudu, hak ni masuk masjid ada wudu tapi ada kuliah fardu ain, maka kata Imam Ghazali, maka cukuplah engkau membaca Al-Baqiyatus Shalihat. Al-Baqiyat Shalihat ni apa dia? 3 kali, iaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Imam Ghazali sebut 3 kali. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar 4 kali. Maka elok ambil yang 4 kali. Tambah satu lagi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ganti sama ada kita tidak ada wudu ataupun kita ada wudu tapi kita tak nak solat sebab ada kuliah fardu ain, duduk ganti saja. Nah, empat tu menggantikan apa dia sunat solat sunat tahiyatul masjid, maka kita tak jadi makruh dah duduk tadi tu. Kalau kita duduk saja tak baca yang tu, makruh juga. Sebab Nabi pesan, kalau kamu masuk masjid, jangan duduk. Sehinggalah kamu solat sunat tahiyat masjid. Tapi kita oleh kena fardu ain, kita nak duduk, maka kena ganti dengan Al-Baqiyatu As-Shalihat. Al-Baqiyat As-Shalihat artinya yang kekal, amal soleh yang kekal. Yang ni pi mana pun baca. Kami buat kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk asar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk bangun wayang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Ada baca masuk bangun wayang macam itu. Mana ada. Inilah zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah duk sahaja. Sampai mi bawa kereta, perbanyakkan pahala akhirat kita. Nah, sebab kita akan mati. Bila mati kita nak pahala-pahala ni. Dia kekal. Dia tidak akan hilang. Dia akan kekal dan kita akan ambil balik di akhirat nanti. Sebab itu disebut al-baqiyat, yang kekal, as-solihat, yang baik-baik, yang soleh. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, mengikut pendapat sebahagian ulama dibaca 4 kali. Yang inilah Imam Nawawi ni. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air, tidak ada wudu. Makna kalau tidak ada wudu, kita baca 3 kali, dan sekali sahaja bagi orang yang ada wudu. Mana kita tadi duduk ini sekali tak apa dah. Ini ada pendapat lah. Tapi bagi saya ambil yang sempurna lah. Full spec lah. Betul tak? Flagship. Jangan ambil standard. Ambil elok apa hati, tuan-tuan. Baca 4 kali. Baik, selesai. Berhenti situ dulu. Kita akan sambung bulan depan. Dan apabila engkau belum lagi solat sunat qabliyah. Nah, insyaAllah tanda situ.